Cuma nak start je dan oh. Tengah. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua yang mendengar pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kerana saya diberi peluang untuk mempengerusikan bual bicara kita pada hari ini. Sebelum saya memulakan majlis, saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, indah berbalam si awan petang berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel. Juga tidak dilupakan rakan penonton yang saya hormati sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan akan mengupas tajuk yang sangat hebat pada pagi ini, yang saya kira tajuk yang kerap diperkata dan semakin hangat diperkatakan oleh masyarakat di luar sana. Dan sebelum saya meneruskan perbicaraan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang bersama kita pada hari ini. Jadi saya ingin memperkenalkan Cik Kogi Lavani. Okey, boleh Cik Kogi perkenalkan diri serba sedikit? Boleh. Terima kasih Cikgu. Nama saya Kogi Lavani, boleh panggil saya Kogi lah. Okay. Saya seorang kaunselor dan saya juga pengasas keusahawanan sosial yang membantu pelajar-pelajar dengan menjalankan program kesedaran kesihatan mental di kalangan budak-budak sekolah, budak orang asli dan juga budak-budak daripada kategori B40. Ya. Itulah. Okey, saya. terima kasih Cik Kogi. Yang handsome bergaya di sebelah di hadapan saya ni, okey. Saya kenal lama dengan saudara Lokman ni, tapi saya rasa biarlah Tuan Badan sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Azlina. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Nazri. Saya berasal dari kampung orang asli Desa Temuan, Bukit Lanjan. Saya merupakan seorang student. Sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam degree dalam bidang chemistry dalam UiTM Shah Alam. Itulah serba sedikit pasal saya. Serba sedikit. Tapi saya rasa banyak lagi tu yang disorok. Tapi tak apalah sebab sebenarnya hari ini kita bukan nak perkenalan tapi lebih kepada ingin berkongsi cerita tentang tajuk besar hari ini kita ialah berkaitan tentang kesihatan mental. Kalau kita lihat di dada-dada akhbar, even di ruangan-ruangan media sosial, masalah kesihatan mental hari ini bukan sekadar menyerang orang-orang dewasa, tetapi semakin meresap dan menyerang golongan-golongan remaja. Di mana silapnya, di mana puncanya kita tak dapat nak mengupasnya kecuali kita bertanya dengan pakar yang mahir tentang bidang ini. Jadi seterusnya, untuk tidak membuangkan masa, saya ingin menjemput Cik Kogi kita pada hari ini untuk mengupas dengan lanjut ataupun memberikan penjelasan tentang apakah sebenarnya kesihatan mental itu. Silakan. Okey, boleh. Actually, soalan ni memang sangat penting sebab ada banyak orang yang salah faham apa itu kesihatan mental. Bila kita kata kesihatan mental, dia ingat, oh, ni berkaitan dengan orang yang gila. Lepas tu dia ada banyak stigma
dia kata, oh ini kau ni mental lah, kau ni gila lah. Sebenarnya yang itu ialah penyakit mental, right? So penyakit mental dengan kesihatan mental ni dua benda yang lain. Macam secara fizikal, kita ada kadang-kadang kita boleh ada penyakit, kan, macam ada diabetes lah, boleh dapat influenza. So semua tu penyakit. Tapi secara keseluruhan, kita ada kesihatan fizikal juga. Ada tak kita exercise, kita makan makanan yang berkhasiat supaya badan kita boleh berfungsi dengan baik. So sama macam kesihatan fizikal, kesihatan mental pun mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bertindak dan emosi kita. So ketiga-tiga ini akan mempengaruhi gaya hidup kita. Apa kita punya kualiti hidup. Dan kita tak boleh tengok kesihatan mental dengan kesihatan fizikal secara separate. Dia sebenarnya bergabung. Kalau kita punya fizikal okey, kita punya mental pun akan, kesihatan mental pun okey. Kalau kesihatan mental okey, kesihatan fizikal pun okey. Okay, so bukan saja minda yang sihat, dia also merangkumi emosi, right? Cara kita bertindak. Orang ingat, oh bertindak ialah fizikal, tapi sebenarnya cara kita bertindak tu berkaitan dengan cara kita berfikir yang berkaitan dengan kesihatan mental. Kesihatan mental ni sangat penting sebab dia merangkumi kebolehan kita mengatasi masalah atau mengatasi tekanan yang kita alami. Hidup kita ni memang setiap hari ada tekanan, setiap hari ada masalah. Kalau kesihatan mental kita tak terurus, nanti susahlah kita nak menangani masalah itu yang jadi stres, anxiety, depress, semua tu. Dia juga membantu kesihatan mental ni, membantu kita berhadapan dengan perubahan dalam hidup. Okay? Masa pandemik tu kita tengok banyak perubahan, kan? Tiba-tiba jadi macam-macam perubahan. Kalau kita tak jaga kesihatan mental kita, kita tak boleh menghadapi, macam tak boleh nak hadap, tak boleh nak terima. Okay? So itu lebih kuranglah dia punya maksud apa itu kesihatan mental. Sangat penting supaya kita boleh cari perbezaan antara kesihatan mental dan penyakit mental. Okay. Kalau diagnose, okay, ada ADHD, ada bipolar disorder, itu baru penyakit mental. Okay. Seseorang yang ada penyakit kesihatan mental ni, penyakit mental, kalau dia dapat treatment dan dapat medication, okay, ubat, ambil ubat, dia boleh ada kesihatan mental yang bagus. Okay. Dan seseorang yang sihat, tak ada penyakit mental, boleh mengalami masalah kesihatan mental. Macam, okay, saya tak ada penyakit mental, saya tak ada apa-apa diagnosis. Tapi kalau saya tak jaga, saya tak exercise, saya tak tahu macam mana nak menangani stres, saya boleh ada masalah kesihatan. Itu beza. Okay? Jadi, Cik Kogi, bermakna kesihatan mental ini boleh mempengaruhi kehidupan kita. Betul? Betul? Okey. Hmm. So, okay, setelah kita mendengar penjelasan yang pada saya walaupun ringkas, tetapi hari ini juga saya sendiri memahami bahawa penyakit mental itu datangnya daripada kesihatan mental yang tidak dijaga. Betul, Cik Kogi? Salah satu sebab kesihatan mental yang tidak dijaga, kadang-kadang dia boleh juga sebab genetik. Ada genetik, beberapa penyakit mental ni boleh jadi sebab genetik. Ya. Dia memang ada dalam dia punya generasi lah. So dia kena dapat bantuan perubatan. Oh ya. Yes. Baik. But the main point is masalah kesihatan mental, right? Dia tak ada tengok orang kata tak diskriminasi. Anyone can get masalah kesihatan mental. Tapi penyakit mental dia lain. Bukan semua orang akan cenderung dapat penyakit kesihatan, penyakit mental. Ya. Okay?
Jadi kesimpulannya sangat penting kita menjaga tubuh badan kita agar kita mempunyai kesihatan mental yang baik. Begitu ya Cik Kogi? Betul, betul. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas. Okey, saya faham dan saya harap yang di luar juga faham kerana ini merupakan satu statement yang sangat penting untuk kita tanam dalam kepala kita kerana seperti mana yang Cik Kogi katakan tadi, ramai yang mempunyai stigma negatif tentang orang yang mempunyai penyakit mental dan kadang-kadang kita juga mentafsirkan seseorang yang mempunyai karakter yang agak pelik itu sebagai orang yang berpenyakit mental, betul Cik Kogi. Jadi kita nak membersihkan fikiran masyarakat kita hari ini dengan tidak melabel. Sebaliknya kita perlu membantu mereka yang mempunyai masalah. Baik, berbalik kepada saudara Lokman yang handsome kita tu. Okey, pengalaman Lokman sendiri dari sekolah rendah pergi ke sekolah menengah, saya difahamkan ke MRSM Baling, betul? Hebat jejaka kita hari ini. Okey. Dan meneruskan pelajaran sementara sebelum masuk ke universiti ke Matrix Dengkil, betul? Dan sekarang merupakan seorang penuntut UiTM yang sangat membanggakan pada saya. Saya bangga dengan adik Lokman ni. Sudah pasti sepanjang perjalanan sebagai seorang pelajar daripada usia sekolah rendah hinggalah sekarang, sudah pasti Cik Lokman berhadapan dengan pelbagai situasi kehidupan. Jadi boleh adik Lokman kongsikan dengan kita pada hari ini, apakah ranjau-ranjau pengalaman manis pahit yang berkait rapat dengan apa yang kita perkatakan pada hari ini. Persilakan. Baik, terima kasih Puan Azlina. Okey. Cerita saya bermula waktu saya sekolah rendah. Waktu saya sekolah rendah, saya rasa perkara-perkara berkaitan dengan mental health issue ni tak relevan. Sebab on that time, saya sendiri tak di-expose tentang perkara ini. Apa tu mental health issue? Kenapa? Betul ke boleh diwujud? Kenapa boleh tiba-tiba orang gila? Itu patut sekolah menengah. But the more further saya proceed with my studies, which is saya dah masuk ke alam sekolah menengah, saya dah start rasa macam kenapa something wrong somewhere in my mind. Kenapa sakit hati? Kenapa penatnya nak kena belajar ni? So itu related saya start know about this mental health issue. So rujuk kepada counselor everything and so on, baru saya tahu actually bila kita dah tend to meneruskan pengajian, barulah kita rasa macam ada stres kat situ, stres belajar. Sebab banyak benda nak kena ambil. Okay, lepas tu saya proceed. Lepas saya waktu saya sekolah menengah, the peak saya rasa sangat stres adalah waktu saya SPM. Sebab waktu tu saya nak kena catch up banyak benda. Saya nak kena, MRSM juga ada program yang khas untuk budak SPM untuk catch up banyak benda. So waktu tu kita dah macam serabut as a student. Macam mana satu nak catch up ni? Ni ke program ni ke nak catch up ni pula SPM MRSM lagi. Apa tak? So on that time MRSM dia ada sediakan dua CG SPM. So itu yang lagi serabutkan kepala student lah on that time. Perkataan serabut tu seronok dengar kan. Okay. Teruskan. Lepas tu selepas saya waktu tu benda yang saya buat adalah waktu dari MRSM kita diajar untuk dekatkan diri dengan Tuhan lah. For me and MRSM, my spiritual energy tu tinggi. Sebab kita sangat dekat dengan Tuhan on that time. Sebab yelah surau pun dekat. Bila kita stres, kita ada ustazah yang always tolong kita. So itu waktu saya di MRSM. Pengalaman saya yang macam mana saya hadap dan saya nak overcome masalah saya under stress. When it comes to asasi, which is pandemic, saya berasasi sewaktu saya zaman pandemic. So waktu tu adalah bagi saya lah on my life itu paling saya stress. Stress level saya quite tinggi at that time. So saya fikir stress tu actually datang when kita seorang-seorang. On that time bila saya masuk asasi, saya seorang. Maksudnya pihak UiTM sendiri buat protokol, follow the protocol, the order yang mengatakan dalam satu bilik tak boleh banyak orang, yang you tak boleh bergaul,
And bila you tak boleh bergaul, kat situ saya dah macam social anxiety lah, macam terkejut sekejap. Macam macam mana nak buat kawan? Macam mana saya nak survive in Asasi? I was thinking like that. Sebab saya tak ada kawan. So, when it comes to kita kena belajar online pun saya dah risau. Sebab macam mana saya nak betul-betul focus on my study. How? Lecturer tak boleh jumpa. So, itulah salah satu yang reason lagi buat saya sangat stress waktu Asasi. And this Asasi took me 1 tahun untuk saya habiskan. And waktu Asasi ni lah saya start daripada rumah. So, when we talk about kita belajar dari rumah, dekat situlah saya datanglah semua masalah keluarga lagi, masalah kita nak kena hadap belajar. Masalah keluarga ni pula saya boleh katakan dia macam bila kita duduk rumah biasalah kan kita akan waktu tengah belajar lah tiba-tiba mak ayah kita suruh tolong beli ni, tolong buat ni, nampak tak? Kat situ kita dah macam apa benda ni? Saya tengah study ni, macam tu, nampak tak? Kat situ tempat study dengan tempat kita berehat dah bercampur. So kat situ dah mana the barrier between tempat kerja dengan tempat rehat ni. So punca stres saya kat situ adalah on that time adalah buat itu. So cara saya atasi on that time is saya berpindah randah duduk di rumah kakak saya dan rumah parents saya untuk saya hasilkan variety baru condition saya belajar on that time. So that saya tak stres, saya tak bosannya asyik tempat yang sama je, bosan tak, saya tak akan rasa macam tu. So when it comes to UiTM pula, when after pandemic which is endemic, stress level itu sendiri dah berkurang sebab saya dah boleh jumpa kawan, saya dah boleh jumpa lecturer, saya dah boleh have the discussion face to face, so there is no miscommunication at all. So tapi stresnya adalah daripada kerja itu sendiri. Masalah when it comes to degree life, banyak kerja, banyak sangat assignment, banyak sangat. Tambahan pula saya dalam bidang sains. Every week saya kena hantar report, lab report based on what I am doing. And tambah pula sekarang saya tengah final year, which is saya ada final year project. So bagi saya in UiTM degree life ni itulah masalah yang paling common saya rasa untuk student. Stress levelnya di situ yang naik. So cara saya untuk atasi the stress level saya, how I control my mental health issue adalah berkawan and keep update about your life. So itulah serba sedikit perkongsian saya tentang perjalanan sejarah pembelajaran saya. Okay, terima kasih. Terima kasih penjelasan yang pada saya dia lebih bukan kepada penjelasan lebih kepada pengalaman Luqman sendiri. Okey. Dari kacamata saya saya nampak stres itu berada di mana-mana. Semua orang akan mengalami stres. Betul ya? Luqman ya? Tetapi yang saya nampak di sebalik apa yang diperkatakan oleh Luqman ialah kita melihat Luqman sebagai seorang yang dikatakan berjaya mengatasi stres dalam kehidupannya. Boleh jelas nampak itu dan ini yang banyak dilakukan dan tindakan yang dilakukan. Tetapi Cik Kogi, besar kemungkinan di luar sana bukan ramai seperti Luqman ya. Bukan ramai yang boleh berfikir positif seperti Luqman. Okay, so pada pendapat Cik Kogi, apakah simptom atau tanda-tanda awal yang boleh kita kenal pasti bahawa seseorang itu menjurus kepada masalah kesihatan mental dan yang membimbangkan kita ialah apabila mereka terus terbelenggu mengalami masalah penyakit mental. Itu yang saya fahamlah. Silakan Cik Kogi. Okey. Kalau nak cakap pasal simptom ni memang berbeza dan banyak different signs. Bergantung kepada individu, bergantung kepada apa masalah yang dia alami dan dia punya environment. Right? So kalau untuk remaja atau pelajar ni semua yang kita dah biasa tengok kan, first yang ketara tu boleh nampak dia tak dapat mengawal emosi. So kalau dia marah, okay, tiba-tiba dia macam meletup. Okay, dia boleh buat benda-benda yang
secara rasional kita fikir memang tak patut buat. Macam pukul orang lain atau mencederakan diri, memecahkan benda-benda ke apa, kalau dia tak boleh kawal emosi dia atau dia sedih. Sedih sangat-sangat sampai dia tak boleh nak kawal, dia macam asyik menangis, tak nak makan, tak nak bergaul dengan orang lain. Yang itu memang tanda-tanda ada masalah kesihatan mental. Selain daripada itu, macam yang Luqman share tadi kan, susah nak fokus sebab serabut. Yang serabut tu sebenarnya adalah satu tanda yang kita tak boleh manage. Memang betul lah Kalau yang tengok Luqman cakap. rambut Luqman hari ni agak-agak ada stres tak tu? Tak boleh, kita tak boleh judge macam tu. Sebab physical appearance Okey. dengan dia punya kesihatan mental health is actually different. Kadang-kadang dia nampak, okay, orang yang ada masalah kesihatan mental ni, mungkin dia tak terurus secara fizikal kan. Cara dia berpakaian, dia tak mandi ke apa, itu macam dah kronik lah, chronic depression. Tapi, seseorang yang macam, katalah macam saya, okay, dah mandi, semua okay, kemas, bersih, nampak very presentable, professional, tak semestinya saya tak ada masalah kesihatan mental. Ya. So, kita tak boleh nak just judge. Orang yang nampak, dia nampak okey lah. Kerja dia pun siap. Tak semestinya dia okey. Dia mungkin buat kerja tu sebab dia stres. Balik rumah dia sakit perut, gastrik. Pagi-pagi dia bangun nak pergi kelas atau nak pergi sekolah, nak pergi kerja, dia rasa anxiety. Rasa berdebar-debar. Tapi dia pergi jugalah sebab takut nanti kalau tak pergi kerja tak dapat gaji. Tak pergi sekolah, mak dengan ayah marah, cikgu marah. Ustazah marah. Okay, so memang kita ada banyak-banyak different symptoms, right? Selain daripada tu masalah tak boleh tidur. Yang ni memang yang very obvious, yang ketara ya. Kalau especially budak, sebab budak-budak ni dia sepatutnya senang tidur. Dia bila dah petang tu sebab physically dia tired kan. Tapi kalau dia masih tak boleh tidur, banyak dia punya pemikiran, kepala serabut. Dia fikir, esok aku tak buat ni, lepas tu macam mana? Mesti cikgu marah. Kalau cikgu marah depan orang ramai. Nanti kawan-kawan saya semua gelap. Dia fikir sampai dia tak boleh nak tidur. Okay, macam yang Luqman cakap tadi, saya final sem. Lepas tu nak kena buat thesis. Nak kena buat final project kan? Final project. Lepas tu nak buat ni, tapi saya belum buat yang ni. Lepas tu lecturer minta saya tukar ni. Tu dia fikir, dah 3 jam. Tak boleh tidur. Kan? So that is very important sign. Masalah digestion, penghadaman. Right? If you have gastric problem, kadang-kadang ada orang tu, I'm not sure the Malay term, dia panggil acid reflux. Kan? Acid reflux. Dia makan je dia rasa macam pedih, dia rasa macam tak senang, macam tu semua. It is a sign of stress. A lot of us tak perasan. Terus pergi ambil ubat gastrik, you manage the symptom, lepas tu continue doing apa yang kamu buat. Padahal the problem is stress. Gastric problem is just managing dia punya simptom sahaja. Dia tak menyelesaikan masalah daripada the root cause. Okay, so that is another sign. And then orang-orang yang ada masalah ketagihan, ini tak semestinya just ketagihan macam substance lah. Okay, not just macam alcohol or drugs yang obvious, tapi dia ketagihan game. Yang itu pun boleh menjadi tanda-tanda ada masalah kesihatan mental. Sebab ketagihan ni, tak kisahlah, mungkin dia suka tengok Netflix. Dia duduk tengok 3 jam, 4 jam. Kenapa dia buat benda tu? Sebab they are trying to distract. Mengalih perhatian daripada masalah yang sedang berlaku dalam dia punya mind. So bila dia tengok benda ni, dia tengok, dia buat something else, dia ketagih benda tu. Kalau benda tu yang sihat, macam saya ketagih dengan exercise, okey lah, bagus je. Nak pergi hiking, okey, bagus. Okay, those are healthy coping skills. Tapi kalau dia buat coping skill yang tak sihat, macam main game,
makan makanan yang sangat manis. Makanan yang manis ni dia akan bagi adrenaline rush sometimes. So yang itu dia akan untuk sementara waktu dia akan turun level of cortisol. So dia boleh rasa tenang sikit, lepas tu jadi balik stres. So dia akan makan lagi makanan yang manis. So benda-benda ketagihan ni pun adalah tanda-tanda ada masalah kesihatan mental. Kalau yang lagi kronik, dia rasa macam hidup tak ada makna. Dia nak bangun pergi sekolah, dia macam, kenapalah saya kena pergi sekolah? Buat apa saya nak pergi sekolah? Saya tak tahu. Kenapa saya kena buat benda ni? Kenapa saya kena pergi kerja? Dia rasa macam no point. Right? So yang itu pun adalah tanda-tanda ada masalah kesihatan mental. Tak semestinya penyakit mental ya. Ini adalah masalah kesihatan mental. Macam yang Luqman cakap tadi, dia student yang bagus. Tapi bila dia tengah belajar, ada banyak stres, dia recognize, right? Dia recognize, dia acknowledge, ya ini stres adalah masalah kesihatan mental. Yeah. Okay, so I hope that covers most of the symptoms. Yeah. Okay, thank you Cik Kogi. Banyak tanda-tanda yang saya dengar yang Cik Kogi mention tadi. Okay, sakit perut, gastrik, okay, dan banyaklah yang saya catatkan di sini. Pada pendapat Cik Kogi, level mana ke bila dia dah ada masalah kesihatan mental, level mana yang dia perlu jumpa dengan doktor untuk dirawat? Is it from the mild or medium or when? Okay. Untuk kita tidak mahu dia menjadi lebih berat. So kalau boleh sikit sebelum saya beralih ke saudara Luqman. Okay. Tanda-tanda yang saya cakap tadi kan, kalau dia berlaku selalu, berulang selalu. Mula-mula seminggu sekali je lah saya dapat gastrik. Okay. Mungkin salah makan ke apa, okay lah dapat gastrik. Lepas tu tengok, berlaku lebih kerap. 2 kali dalam seminggu. Lepas tu lagi kerap. Bila dia bertambah kerap tu, memang kena tengok, jumpa doktor. Dan kalau boleh, bila jumpa doktor, sebab doktor selalu examine kita secara fizikal kan, cuba berbincang dengan doktor tu, mungkin ini tanda stres tu doktor. Okay. Kita start the conversation dengan doktor. Kalau kita start, memang doktor akan respon usually. Sebab ramai orang pergi jumpa doktor, dia nak immediate solution. So doktor pun macam, okay lah aku bagi kau ubat, kau nak solution je kan. Yeah. So kalau kita tengok simptom tu, dia berlaku dengan lebih kerap, maksudnya memang ada masalah. Kalau dalam the past 3 weeks 2 hari je saya tak boleh tidur sebab saya excited, okay lah, tak apa. But if happens regularly, okay, so kita kenalah jumpa seorang pakar, tak semestinya doktor, boleh jumpa kaunselor atau cuba bincang dengan orang-orang yang kita rasa selesa, kawan-kawan ke atau guru ke, mak dengan ayah ke. Cakap, okay, saya rasa macam alamak, cikgu Ustazah drop out. Kita tunggu dia kejap juga. Kalau dia drop out, recording stop kan? Recording still proceed. Oh, recording still going on. Okay, right. Okay, tak apa. Then I will just continue. So, so kalau boleh kita berbincang dengan siapa-siapa yang kita selesa lah, supaya kita tahu, okay, ini saya ada masalah, saya tak boleh tidur atau saya rasa macam tak sedap hati, saya rasa macam saya tak boleh nak fokus, tak tahu apa masalah. Okay, so bila kita start bincang dengan orang lain, kita rasa macam okay, ada support. Okay, so bila rasa macam ada support tu, yes, it is one of the ways to manage mental health. Sebab kita ni memang kena ada support.
Ramai orang rasa, oh tak apalah, saya boleh je settle my own. Saya tak nak share dengan orang lain, takut orang lain gelak ke, nanti dia ingat saya gila ke, macam tu kan. So kalau boleh kita bincang dengan orang lain, sebab otak kita ni bila dia tahu kita ada support, dia rasa lebih tenang. Okay. Sorry cikgu, we lost you for a bit. Okey, itu yang dikatakan stres tu. Tapi saya agak stres dan panik sebentar tadi. Tapi bila kita berhadapan dengan kaunselor, kita jadi tenang. Okey, ini merupakan masalah kehidupan ya. Kalau tak ada masalah belajar, masalah duit, ini masalah teknikal. Saya minta maaf. Beginilah cabaran bila kita berada dalam online. Dan saya teringat kembali ketika mengajar ketika pandemik. Semua cikgu stres. Tapi bak kata Cik Kogi tadi, bagaimana kita mengawal stres itu sangat penting sebenarnya ya. Stres berada di mana-mana. Baiklah Cik Lokman, kembali kepada Cik Lokman, maafkan perkara biasalah kalau teknikal ni. Tadi kita dengar tentang pengalaman Lokman sendirilah, perubahan kehidupan dan sebagainya. Agak-agaknya daripada sekitaran Lokman ya, rakan-rakan kita tak naklah tahu siapa, tetapi Cik Lokman, saudara Lokman sendiri nampak tak perkara-perkara yang kita bincangkan tadi itu berada di sekitaran Lokman, terutamanya rakan-rakan. Boleh kongsikan sedikit sahaja. Okey, terima kasih. Mengenai pengalaman saya yang sewaktu di dalam degree, surrounding saya sekarang, student-student, housemate saya, saya boleh katakan ada beberapa orang yang saya kenal yang betul mengalami penyakit mental sebab dia orang consume ubat. Saya boleh katakan macam tu. Okey. Saya ada seorang kawan. Saya kenal dia sewaktu saya di college. Saya at first tak tahu dia ni okey ataupun tidak. Kita as one student to another student, kita approach macam biasa je. Hai, apa khabar semua. Tapi bila lama saya kenal dia, saya baru sedar dia ni actually ada simptom kesihatan mental. Dia suka duduk sorang-sorang, main game sorang-sorang. Tiba-tiba dalam seminggu tu dia tak ada. Dia rupanya dia pergi duduk rumah kawan dia. Lepas tu baru dia ada datang balik bilik, lepas tu dia hilangkan diri balik. Sentiasa balik. So, itu yang saya at first saya dah rasa pelik dia ni ada masalah ke dengan kita orang. So, after dia balik waktu dia ada dekat bilik tu, saya try approach dia. Bila saya approach tu, baru dia bagi tahu. Oh, dia ni sebenarnya ada masalah ni, masalah kesihatan mental itu sendirilah. Kenapa dia kena balik, kenapa dia kena balik ke rumah, kenapa dia kena jumpa kawan. Kawan dia yang bukan dari UiTM, di U lain. So baru saya kena, rupanya dia nak cari orang untuk dia kongsi kenapa dia sekarang tengah rasa macam mana. So itu satu daripada a few my friend yang saya rasa dia ada masalah mental yang quite chronic. Bila saya kenal dengan dia, saya satu bilik dengan dia dalam 2 sem. So bila started to naik sem kedua, dia dah main banyak kerja and dia dah tak boleh nak manage thing dah. Dia dah macam tak boleh, dia tak boleh. So saya dah nampak dia jadi kronik. Kenapa? Sebab dia dah start self-harm. Dalam senyap dia self-harm diri dia. Dalam senyap rupanya dia ambil ni, ambil tu. Dalam senyap dia overdose tu, ubat yang diberikan kepada dia. So kat situ lah bila dia confess dekat kita orang student, kita orang tak tahu apa-apa kan. It's not our expertise untuk handle masa macam ni. So benda yang kita orang buat on that time hanyalah dengar je dia, duduk dengan dia, dengar je, dengar, comfortkan dia, bagi dia express semua feeling dia on that time. Tak kisahlah dia sedih ke dia menangis, tiba-tiba dia tergelak, tiba-tiba tak apa, confront je benda tu, dengar je apa yang dia cakap. Lepas after dia bercakap tu baru kita orang pujuk, comfort dia balik. So itulah bagi saya one of the way yang saya rasa, saya pun tak sure, tapi bagi saya it's a good way lah untuk kita approach orang-orang yang bermasalah, ada yang masalah kesihatan mental ini. So ada satu lagi kisah kawan saya which is dalam kelas saya sendiri. Punca dia stres ni
agak unik lah bagi saya. Walaupun common tapi unik sebab saya jarang sikit jumpa. Which is punca dia ni boleh dia bermula daripada percintaan. Kisah Oh, percintaan dia. masalah percintaan, okey. Percintaan. Menarik. So tu bagi saya macam, oh menarik juga dia ni sebab student ada pula masa kau nak bercinta. Ah. So macam dia banyak bercerita lah tentang dia tak boleh dia tak boleh get over dengan this guy. Dia tak boleh jumpa ni lah. Dia sentiasa rasa macam kosong. Sampai tak ada kata nak cari someone lah untuk luahkan perasaan. Macam peliknya dia ni, kenapa ada kawan. So Fahla betul macam faham maksudnya dia tak works well dengan dia punya relationship. So itu menyebabkan dia stress. Dia start self harm diri dia. Tu yang nampak lah benda-benda macam tu kan. So tu salah satu cara kita orang untuk itu bukan bagi solution, macam how do we nak settle kawan kita ni down, bagi dia cool down sekejap. Which is macam tu lah, dia bercerita semua kisah percintaan dia kat kita orang. Lepas tu Memang melucukan. Lepas tu one of things lagi, satu yang kawan saya uh, dia, kisah dia ni bagi saya rare lah sebab dia dia berpenyakit mental because influenced by other orang yang berpenyakit mental. Which is dia berkawan dengan seorang guy ni. This guy ada masalah mental, memang consume ubat. Because bila lelaki tu consume ubat, kita faham lah kan behavior orang yang berpenyakit mental ini, dia macam lain sikit daripada kita yang boleh lagi manage kita punya stress level, boleh lagi manage mental health kita. This guy eventually dia influence this another guy, so menyebabkan dua-dua ni stress tiba-tiba. Dua-dua ni macam tu lah, dia tiba-tiba kenapa kawan aku macam ni, dia pun ikut benda-benda yang kawan saya yang ada mental health issue ni buat. So eventually dia pun terasa benda apa yang sama rasa, and sekarang dia consume ubat and dia terpaksa menghadap pakar. Itu yang bagi saya rasa macam kesiannya. Bagi saya kesian, daripada awal-awal saya kenal dia tak ada mental health issue langsung, happy go lucky punya person, but now because dia berkawan with this one guy, dia dah kena consume ubat, dia buat self harm, dia ada semua the symptom yang macam Cik Kogi katakan tadi. So dekat situ lah yang saya rasa macam takutnya mental health issue ni, saya ingatkan when it comes to seorang person tu je, kita as a normal person ni, is our responsibility lah kan untuk approach, untuk comfortkan dia, untuk buat dia rasa yang dia be accepted by the society. But there is one case yang kita boleh ter-influence by them. Our mental influence by them. So begitulah bagi saya satu case yang quite terkejut bila saya dengar macam boleh macam ni logik so macam kita orang pula as a student bila nak tangani benda-benda macam ni macam tu lah. Tapi the good thing is dia approach kita as a student to one another student, dia approach, dia bagi tahu, weh aku rasa macam ni lah, aku rasa macam ni lah, kenapa aku boleh macam ni. Bagi saya lah. And one thing yang kita orang selalu buat bagi dia orang yang mempunyai lah masalah kesihatan mental ni, kita orang takkan tinggalkan dia orang seorang-seorang. Even a certain period of time pun kita orang takkan bagi dia seorang-seorang dalam bilik ataupun dalam kelas, takkan. Sebab those things boleh menyumbang kepada dia orang untuk overthinking. And when bila dia orang overthinking, macam tu lah, macam-macam benda terlintas. Kenapa aku macam ni? Bila dah kenapa aku macam ni, aduh, nak express tak boleh, mulalah buat action yang pelik, like self-harm, macam like Cik Kagi tadi, which is ketagihan on something, everything and so on. So itulah sedikit cara itulah saya boleh kongsi kawan-kawan saya yang mempunyai masalah mental. Terima kasih Lokman. Panjang lebar perkongsian itu Cik Kogi. Saya nampak macam kaunselor dah. Tapi yang saya nampak
pendekatan itu rakan-rakan sebaya itu sangat berperanan untuk membantu rakan-rakan untuk mengatasi masalah kehidupan supaya kita tidak berat ke arah penyakit mental. Tetapi dalam situasi yang ada sekarang, ada setengah orang yang even saya pun melalui perkara yang sama. Mereka datang untuk meminta pertolongan. Okay? Mereka datang untuk berkongsi masalah. Mereka datang untuk bercerita. Tetapi ya Cik Kogi, ada di antara mereka yang di luar sana, mereka lebih suka memendamkan diri, tidak berkongsi bercerita, menyebabkan keadaan mereka menjadi lebih kronik dan bahaya. So pada pendapat Cik Kogi, apakah bantuan yang boleh kita berikan selain perkongsian yang Saudara Luqman katakan tadi, itu sangat jelas membantu, okay, untuk mengawal, supaya dia tidak menjadi lebih teruk. Tetapi bagaimana dengan yang membisu seribu bahasa, yang menyorokkan diri, okay, pretending they are very the situation, the good situation, everything. So apa pendapat Cik Kogi dengan mereka yang begitu? Okay, sebelum saya jawab tu cikgu, I need to address something yang Luqman said sebab saya tak nak misconception. Sebab tadi Luqman bagi contoh kan yang kawan dia memang had masalah kesihatan mental, lepas tu seorang lagi join dengan dia, lepas tu tiba-tiba dia pun jadi macam tu. So sebab saya tak nak misconception yang masalah kesihatan mental ni boleh macam berjangkit ke apa, sebab masyarakat kita sometimes dia tak faham kan. So dia bukan benda yang boleh berjangkit. Okay, kita kena faham benda tu. It's very clear. Sebab saya tolong seorang yang ada depression, tak semestinya saya akan also berjangkit benda tu. Kenapa dia boleh also ada masalah is sebab macam yang saya cakap tadi, kesihatan mental, masalah kesihatan mental dia tak diskriminasi kan. Yes, Luqman said dia nampak happy go lucky, he was very biasa-biasa je kan, macam student yang selalu okay je. Tapi kita tak tahu apa masalah yang dia ada sejak dia dari rumah kan. So kalau dia ada keluarga yang bermasalah atau dia ada apa-apa trauma yang dia lalui masa dia kecil, right? Lepas tu dia tak resolve benda tu. Benda tu selalu ada je in the background. Okay, dari segi psikologi kita kata dia ada dalam subconscious, right? Lepas tu bila dia bergaul dengan seorang ni, mungkin orang ni walaupun dia ada ambil ubat, okay, dia dah diagnose, ambil ubat, mungkin dia ada beberapa tabiat yang tak baik lah, kan? Mungkin dia buat benda-benda macam ketagihan ke apa. Orang ni, kawan Luqman ni mungkin rasa macam, mungkin kalau aku cuba ni, aku boleh rasa lebih tenang kot. Okay, so dia memang ada some issue. Sebab tu dia boleh lebih cenderung. Katalah Luqman yang orang yang jadi kawan rapat dengan budak ni, kan? Luqman dah tahu, okay, saya punya objektif, saya datang ke sini kenapa? Apa saya punya kekuatan? Okay, lepas tu Luqman cakap pasal spirituality. Kalau saya ada masalah, apa saya boleh buat? Luqman dah tahu semua macam your defense. Okay, your defense system, your coping mechanism. So walaupun Luqman bergaul dengan seorang yang ada masalah, seorang yang ada masalah ketagihan, dia mungkin cuba macam, hari ini jom kita pergi buat benda ni, walaupun benda tu tak bagus kan. Luqman akan tahu saya tak sepatutnya buat benda tu. Sebab in the background you are stable. You boleh rationalize benda ni baik atau tidak baik. Mungkin kawan Luqman tu yang nampak okey, lepas tu bergaul dengan orang ni, sebenarnya dia tak okey. Selalunya macam itulah, dia akan join member, lepas tu dia pun cenderung. Okay, so sedih lah dia pun jadi diagnose kan, ambil ubat. Okay, so that's why I said mental health doesn't discriminate. Okay, alright, so that is just to address that point, so that everyone is clear about
this. Okay. Orang-orang yang tidak bercakap, yang quiet. Okay. Memang susah. Memang susah. So sebab tu, for me, apa yang saya rasa penting is adults. Okay, adults yang tahu apa itu kesihatan mental, kenapa kesihatan mental penting, kita kena bercakap tentang kesihatan mental. Macam yang saya cakap, okay, yang ni kesihatan mental, yang ni penyakit mental. Ada beza. Okay? The more we speak, the lesser the problems. Sebab orang akan tahu, kalau hari tu cikgu cakap kalau saya tak boleh tidur, maksudnya saya ada masalah ya. So dia akan klik. So make information available daripada sumber-sumber yang bertauliah, macam daripada sekolah, daripada kaunselor. Okay, so for adults, memang macam working environment, kita encourage employers to ada macam program kesedaran kesihatan mental, supaya orang ramai akan tahu apa itu stres, apa itu anxiety. So bila dia dapat information macam ni, dia boleh assess sendiri kalau dia tak rasa selamat untuk bercakap dengan orang lain. Right? Lepas tu, make information about support. Okay, kalau ada masalah kesihatan mental, atau ada apa-apa simptom, apa yang kamu boleh buat? Siapa boleh support kamu? Right, so kepada yang senyap-senyap ni, bila dia tengok benda-benda ni, dia akan tengok, sebenarnya saya boleh minta bantuan. Tak salah kalau saya rasa stres. The reason dia keep quiet is dia takut kena judge. Dia takut orang lain ingat dia ni orang yang tidak boleh berfungsi nanti. Kamu stres? Okay, saya tak boleh bagi kamu kerja lah. Macam tu. Dia takut orang ingat dia gila. Tapi kalau kita normalize, okay, kesihatan mental ni tidak diskriminasi, semua orang boleh mengalami masalah kesihatan mental, dia akan rasa, so benda ni bukan unik kepada saya saja. Then they will start open up and ask for help. Itu yang kita nak lah, supaya semua orang tahu yang it's safe. So create a safe space. Safe space ni very important. That's what Luqman did for the friends lah. So Luqman bila dia tahu, okay, kawan dia yang ada masalah, okay, saya dengar sahaja. Which is the best thing to do. Sebab kalau kamu bukan expert, tak ada pengalaman dan pengetahuan nak handle kes-kes macam ni, the best you can do is dengar. So you did the best thing, Luqman. Yeah, very good. So dengar, biar dia meluahkan perasaan. Okay, biar dia tahu kamu dekat sana just to listen, not to judge. So that is when they know that, dia akan rasa lebih selesa dan dia akan tahu dia ada support. Itu dah kurangkan dia punya stres sikit. Okey, maknanya kita mendengar. Mendengar itu boleh membantu mengurangkan perasaan stres dia lah. Mendengar dan memberi, normalize, bercakap tentang kesihatan mental. Sebab jangan jadikan dia macam satu stigma lah. Stop making it a stigma. Dia kena jadi topik yang common. It's okay to talk about mental health. It's okay to say, hari ni saya rasa stres sikit lah. Tadi saya tak boleh tidur, banyak benda dalam kepala. So it's okay to say things like that. So kita kena normalize. Okey, terima kasih Cikgu Ogi. Saya teringat situasi perkataan mendengar tu. Kerana saya sendiri dah berusia 55 tahun, sudah tentu perjalanan hidup tu up and down, banyak masalah, banyak tekanan, banyak stres, bahagia dan sebagainya. Pada saya, bila orang bertanya dengan kita how are you pun, sebenarnya dia telah memberi satu kelegaan kepada kita. Baik, begitu menariknya perbahasan kita pada hari ini, sampai timbul satu soalan dari seseorang, ya Cik Ogi. Soalan ini ditujukan kepada Cik Ogi. Soalan daripada Puan Rafidah. Maknanya orang mendengar kita berbicara bermakna perkara ini sangat menarik perhatian. Tahniah Cik Ogi, tahniah Adik Luqman. Adakah statistik atau percentage jumlah kes kesihatan mental di kalangan remaja belia
apakah senario di Malaysia, adakah semakin meningkat ataupun bagaimana situasinya secara umum, Cik Kogi? Okey. Memang ada statistik. Okey. Saya tak ingat dia punya nombor sekarang lah. Tapi memang ada statistik. Ada research yang study done by WHO, our own Ministry of Health. Okey, dah buat study kes kesihatan mental di kalangan pelajar sekolah memang banyak meningkat. Terutamanya waktu pandemik and post-pandemik. Okay, post-pandemic, ramai budak-budak yang belajar dalam masa pandemik tu dan dia belajar dalam isolation. Lepas tu tiba-tiba dia kena masuk sekolah sekarang and dia tak ada that skill untuk communicate, untuk build relationship dengan kawan-kawan dia, kan? Lepas tu tiba-tiba dah jadi anxious. Alamak, dah kena pergi sekolah, ada ramai orang. So itu satu. Bila anxiety itu tidak terkawal, dia akan macam melimpah kepada area-area yang lain dalam pembelajaran. Tiba-tiba dia kena jawab soalan depan cikgu, dia tak boleh nak tutup kamera. Kan? So semua tu memang akan meningkatkan stres. Memang kita dah nampak. Saya sendiri jadi kaunselor dekat sekolah tahun lepas. Memang kes-kes serius lah. Ada banyak yang depressed, especially budak SPM macam yang Luqman cakap tadi tu kan, dia nak SPM, memang dia stres sangat. Okay. Dan sekolah saya rasa tak cukup dia punya kapasiti. Sebab cikgu-cikgu ni, dia ada banyak sangat kerja. Kaunselor sekolah pun dia macam, saya nak buat kerja, saya nak also address problem ni dengan student. So dia tak boleh nak buat sesi individu dengan budak-budak. Tak cukup kapasiti. Okay, satu kaunselor dalam satu sekolah ada lebih kurang 300 orang, mana cukup. Right? So sebab tu kami rasa memang kesihatan mental ni kena masuk dalam silibus. Dia kena masuk dalam silibus, dia kena bagi akses kepada semua pelajar apa itu kesihatan mental, apa tanda-tanda yang kita boleh alami dan apa yang kita boleh buat. Dekat mana kita boleh dapat support. Very basic information perlu ada. Jadi boleh dikatakan statistik dan jumlah yang berhadapan dengan masalah ini agak membimbangkan, ya Cik Kogi? Sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Bukan agak Yes. lagi ya. Bukan agak, Sangat sangat. membimbangkan. Ya, kalau agak sikit, kalau sangat ni iyalah saya faham apa yang diperkatakan. Baiklah, terima kasih kepada yang memberi soalan dan terima kasih juga atas penjelasan yang diberikan oleh Cik Kogi. Baik, tadi Saudara Luqman bercerita tentang secara ringkas bagaimana Luqman menyelesaikan stres diri sendiri itu dengan perasaan dan pemikiran yang positif berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sedia ada yang saya nampak. Sebenarnya pengetahuan sedia ada tentang apa itu kesihatan mental dan apa itu sangat penting untuk kita letakkan dalam fikiran kita. Baik, dari segi aktiviti luar Luqman, apakah aktiviti luar selain daripada tadi Cik Luqman berkata ketuhanan itu sangat penting lah, memang that one daripada priority lah, the first one. Baik, selain daripada menunaikan solat, berdoa dan sebagainya, pada pandangan Cik Luqman, adik Luqman, apa aktiviti lain yang Luqman buat di kampus ke di sekolah dalam erti kata aku nak buang stres aku. So kalau dunia remaja ni tak sama macam kita, Cik Kogi. Kalau macam saya shopping kan, pergi makan kat restoran. So that is how we release our stress. But kita nak Sebab dengar kita ada duit. Apa dia? Sebab kita ada duit. Sebab kita ada duit. Jadi budak-budak yang tak ada duit ni kan, jadi dia nak makan paling-paling nasi campur je kan. Dia tak boleh nak healing shopping. Nak pergi overseas. Macam hari ni cikgu kita petang lagi nak terbang ke Nepal. Tu salah satu nak release tu. Tapi macam mana dengan remaja yang tak ada duit, nak release juga tension. Macam mana Cik Luqman? Apa aktiviti luar yang menurunkan kadar stres tu?
Okay. Bagi saya rasalah saya buat perkara ni daripada saya SEM 1 lagi. Sejak saya masuk degree. Benda yang saya buat, saya dalam 1 minggu tu, saya ada session untuk saya pergi keluar petang. Pergi ke taman. Oh, Pergi taman. tengok Okey. nature. Pergi tengok Taman nature. tak keluar duit lah. Oh, tak. Taman tak keluar duit. Ya, itu penting. Duit penting. Betul, dia penting. Duit penting. So bila kita kan untuk tengok nature lah bagi saya, dia actually tenangkan diri. Sangat menenangkan. Instead of kita buat benda yang pelik-pelik. Bagi saya, betul lah macam Cik Gogi kata, one of the ketagihan, which is kalau kita berjalan bersenam pun, which is the good one, itu memang sangat membantu. Bagi saya, sangat bantu yang tersangat membantu. Sebab daripada ke kelas, kita ada kelas dari pagi sampai ke petang, tak stres. Stres. Sangat Stres. stres. Pagi ke petang nak kena absorb. Macam bagi saya dah cukup lah kot. Macam tu satu hari tu cukup lah. Tambah pula kalau kita ada kelas daripada pagi sampai pukul 7 malam. Bagi tu sangat stres. So bagi saya, one of the way untuk kita hadap benda ni is pergilah at least seminggu tu 3-4 kali go keluar beriadah. Kawan-kawan, just don't talk about stuff pekerjaan. No. Don't need to talk about that. Cakap pasal diri sendiri. Cakap, nanti malam nak makan apa lah. Cakap-cakap benda yang pelik-pelik je. Cakap benda-benda yang tak ada relate sangat pun. Tapi fun. Benda tu fun. Benda macam, kita ambil benda ringan tapi kita ambil berat on that time. Itu yang best lah. Macam tu bagi saya, sesi macam manja dengan kawan-kawan. Itulah jalan-jalan, pergi taman, tengok orang, explore dunia. Oh macam ni rupanya orang-orang, contoh yang saya kayak Shah Alam kan. Macam ni rupanya orang-orang kat Shah Alam, walaupun saya bukan asal Shah Alam. Saya ajar Petaling Jaya tapi boleh tengok macam ni rupanya orang Shah Alam. Oh macam ni rupanya student-student UiTM. And one of the thing lagi yang saya selalu buat waktu petang is jalan sendiri dalam kampus. Explore the campus. Explore, fakulti ni dekat mana? Fakulti ni dekat mana? Oh, best juga rupanya. Ada kawan kat sini, buat kawan kat situ. Itulah a few ways bagi saya yang student tidak perlu mengeluarkan bajet. Tidak, bagi saya very student friendly lah cara untuk kita manage kita punya mental health issue ni. Keluar, explore, curiosity tentang benda yang bagus lah. Bukan benda jahat, curious benda yang bagus. Macam mana kalau aku keluar kat sini, aku pergi fakulti ni macam mana, apa yang aku dapat. Tapi yang penting jangan bersorangan lah. Jangan bersorangan. Kadang-kadang keluar bersorangan tu macam benda aku ni. Kan benda aku nak cakap dengan siapa. Macam tu lah. Bagi saya Macam something lah kalau seorang kan. macam something lah kalau seorang kalau seorang beradah tak apa. Ni kalau seorang jadi macam seorang-seorang explore fakulti lain macam macam pelik engineer ni okey tak. Kalau orang yang kata kau awak sesat ke? Macam tu. Paparazi ke kan. Ya betul. Tak nak lah macam tu. Bagi saya sentiasalah dengan kawan and keluar. Buat aktiviti lain. Keluar buat aktiviti lain selain daripada aktiviti yang buat you stress tu. Saudara Lokman, bila kita cakap pasal duit ni penting. Betul. Don't tell me you don't need money, okay? You need money. So sebagai student, duit makan, duit yuran, duit kertas kan. Apa sumber lain yang Lokman dapat untuk mengatasi masalah duit tu? Penting nak tahu tu. Kalau bagi saya lah, sumber tu dia depends on individual sebab ada certain waktu cuti SEM yang panjang, dia orang rajin. Dia orang pergi buat part time. Ada certain kalau macam saya ada beasiswa, saya manage my money betul-betul. Misalnya okay, this amount only for this. This amount only for this. Tambah pula saya duduk luar sekarang, this amount only for me to cook and only untuk bayar rumah sewa. Contoh macam tu. Lepas tu, itulah bagi saya sumber-sumber yang betul kalau Puan Azina kata sumber kewangan tu, macam tu lah. The student itself must know how to manage diorang punya keuangan. So, kita Saya dengar saudara Lokman main gamelan. Boleh cerita sikit? Tu rahsia tu. Betul-betul. Puan Azina, satu lagi cara betul-betul. saya adalah bila kita belajar, ada even university pun memerlukan khidmat pelajar. So, diorang ada we call as macam skim khidmat pelajar lah. So, bagi saya benda tu satu lagi opportunity kita as a student untuk masuk. Untuk main and untuk kita terlibat and kita dapat dah hasil itu sendiri. Maksudnya the university itself bayar kita
untuk buat kerja tu. So bagi saya tu satu lagi aktiviti yang very relaxing sebab saya minat traditional music. Bagi saya minat traditional music. So saya tend untuk bermain gamelan daripada saya sekolah menengah lagi. Sampai saya bawa ke U. So bila saya tahu dekat U ada peluang untuk wow boleh buat duit ni. Macam tu. Duit So, tu. ya duit tu. So saya Duit tu. cakap why not? Benda dia pun tak stres, kita dah tahu main, Hmm. suka music kan. Sebab saya rasa bila ada duit ni stres kurang. Betul? Satu Kan? satu lagi masalah saya rasa orang sekarang mudah stres kekurangan duit. Ah, Satu fakta. so itulah bagi saya yang saya buat masuk apa tu kita panggil bukanlah agensi macam grup-grup ataupun ada society diorang lah untuk buat aktiviti. Bagi saya itu boleh which is overcome masalah kewangan student less lead kepada less stress level. Itulah. Okey, perkongsian yang sangat menarik. Itu rahsia tu Cikgu Ogi. Kita tak tahu kalau kita tak tanya kan. Betul-betul. Jadi Bagus. saya Very tahu nice ini, to hear that. kalau anak murid saya yang pergi ke universiti, saya selalu pesan, cari peluang duit. Okey, cari peluang duit sebab duit ini boleh mengurangkan stres, bukan mengatasi ya. Macam kita Cikgu Ogi kan, kalau ada duit pergi shopping, hilang stres sikit kan. Tapi bila tak ada duit ni, stres bertimbun-timbun. Baiklah. Cikgu Ogi, Ya, saya. tadi Cikgu Ogi ada mention pada saya menguruskan emosi murid-murid remaja, okey, yang mengalami stres. Mungkin Cikgu Ogi boleh kongsikan sedikit lah pengalaman menguruskan remaja asli mungkin. Remaja orang asli, okey, Saudara Lokman, combination Malay and Jakun kan? Okey, asli Jakun. Okey, yang berjaya alhamdulillah. Okey, boleh sedikit lah Cik Kogi kan. Sebab benda ni dia macam rare sikit kan. Kalau biasa panelis kita okey, tapi hari ni panelis kita orang yang istimewa. Pada saya berdarah campuran Melayu dan asli Jakun ni pada saya sangat istimewa. Dan saya sendiri mengajar di sekolah orang asli dan saya rasa kehidupan saya di kalangan orang asli adalah sangat istimewa. Silakan Cik Kogi. Ya, betul Cikgu Asrina, sebab apa yang kita nampak dengan masyarakat orang asli ni kan, dia sangat unik. Sangat unik. Satu, memang masalah yang mereka hadapi mula-mula bila saya start bekerja dengan pelajar-pelajar orang asli, saya banyak belajar daripada diorang. Right? Sebab masalah yang saya anggap dia ada tu memang lain. Masalah dia lain. Sebab dia selalu rasa macam dia rendah diri compared to the rest. Walaupun dia di bandar, macam sekarang kita ada kampung orang asli dekat Damansara, okay? Walaupun dia dekat bandar, ada satu statement tu seorang student tu beritahu saya, tapi cikgu, kami selalu lebih kami tak sama dengan diorang. Dia kata, memang kami tak sama. Diorang lain. Kita orang rendah sikit. So, untuk mengatasi masalah yang self-esteem, right? Memang cabaran dia lebih besar. So, nak tengok, nak cakap, saya nampak Lukman ni sekarang seorang yang confident dan dia ada dekat UiTM dan nak habis degree ni memang is a big achievement. It's something to be very proud of. Bukan senang. Sebab kita ada lebih banyak access to information and kita punya mindset ni dia lain. Kita tak rasa macam kita sentiasa kecil. Tapi daripada kalangan masyarakat orang asli ni, dia selalu rasa macam orang lain lebih bagus daripada saya. Sebab saya daripada golongan orang asli. Kan? Which is very sad. Sebab sebenarnya mereka lah orang asal kat sini kan. So dia tak sepatutnya rasa macam tu. Mungkin tak ada kesedaran atau tak ada informasi berkenaan dengan apa peranan orang asli di dalam masyarakat Malaysia. Sebab tu dia rasa macam tu. So bila kita bekerja dengan budak-budak orang asli ni, that is the first thing yang kita buat. Improve dia punya confidence, improve dia punya self-esteem. Okay. So untuk kita improve tu, kita kena bagi banyak peluang untuk dia cuba benda-benda yang lain dan dia rasa macam dia boleh buat benda ni.
sama dengan budak-budak lain. So saya pun boleh buat sports, saya pun boleh lari, saya pun boleh main bola, saya pun boleh melukis, saya pun boleh buat muzik. Okay? Dan saya tak kurang daripada orang lain. Sebab masalah self-esteem dengan confidence ni, dia boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan mental. Bila kita rasa macam kita tak bagus, I'm not good enough. Okay? Lepas tu dia dah ada anxiety kat dalam tu. Okay, dah ada anxiety. Bila-bila dia nak bercakap atau dia nak bertanya soalan, dia akan fikir, tapi kau ni kan tak bagus, kenapa kau nak tanya soalan? Nanti orang gelak. Kan? So that dia akan jadi habit sampai bila-bila dia tak akan tanya soalan, so dia memang tak boleh improve. Ini akan tambahkan dia punya stres. Lepas tu masuk balik dalam socio-economic circle yang macam cikgu kata tadi lah, tak ada banyak duit, kan? So dia sentiasa akan jadi dalam keadaan yang stres. Socio-economic situation ni adalah satu contributor to mental health issues. So lebih rendah kita dalam socio-economic status, lebih cenderung untuk mendapat masalah kesihatan mental. So bila kami buat program dengan budak-budak orang asli, first thing kita tackle ialah self-confidence, improve dia punya self-esteem. Biar dia bersuara, biar dia bercakap. Okay, biar dia rasa saya pun ada suara, saya boleh bercakap, orang lain akan mendengar. Okay, lepas tu kita bantu dia, okay, apa saya punya special bakat? Apa yang saya boleh buat? Okay, mungkin saya boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan fasih. It's something unique for budak orang asli, kan? Saya boleh main drum. Ini yang cikgu pun selalu suka, kan? Kita buat kelas drum. Lepas tu kita normalize, bagi dia information pasal kesihatan. Okay, apa itu anxiety? Kalau kamu rasa macam ni, ini anxiety. So kita kena tackle the basic first, baru kita masuk dalam mental health. Sebelum kita tackle basic, kita cakap macam-macam tentang stres lah, tentang anxiety, memang tak boleh masuk. Dia compare dengan katalah kita pergi sekolah-sekolah dekat bandar ni, macam Convent Bukit Nanas ke, right? Sekolah yang macam memang berprestis sikit lah. Masuk sana kita cakap pasal stres dia orang dah tahu. Tak payah nak boost dia punya self-confidence. Sebab dia punya belajar different level. Right? So, itu dia punya beza dia. Cara nak tackle kesedaran kesihatan mental dengan budak asli ni dia lain sikit. Tak dengar cikgu? Muted. Oh, sorry. Okey, terima kasih Cik Kogi. Pengalaman Cik Kogi dengan masyarakat luar, tak kurang juga berkongsi pengalaman menyumbang bakti dengan masyarakat orang asli Desa Temuan ya. Baiklah, sebelum kita berakhir, sebenarnya topik kita ni luas. Saya rasa 3-4 jam pun tak habis. Tetapi apa yang saya nampak, kita dapat membezakan antara kesihatan mental dan penyakit mental. Okay? Kita tahu apa simptom dan kita juga dengar pengalaman dari perspektif remaja daripada Lokman sendiri. Ya. Baik, Lokman, apa nasihat Lokman sendirilah kepada remaja maupun remaja yang dah nak masuk dewasa. Macam Lokman ni saya nampak satu figura yang pada saya hebat ya. Dia berjaya mengatasi kan belenggu dalaman dan sebagainya sehingga kelihatan hebat hari ini. So apa nasihat Lokman sendiri kepada remaja luar supaya masalah ini kita dapat kawal? Okey. Sedikit daripada Lokman. Okey. Pada saya, bagi saya boleh bahagikan pada 2 tahap lah. Daripada betul budak sekolah rendah nak ke menengah, which is nak masuk ke remaja, fasa remaja, and daripada remaja sendiri nak ke dewasa. Dari segi betul budak nak ke remaja tu, bagi saya bila dia ataupun seseorang itulah dah rasa macam kenapa lain macam ni dalam mental, macam kenapa tiba-tiba senang nak marah, bila dia rasa macam ada something different dekat dia, bagi saya kat situ sangat wajar lah untuk dia
dah expose diri dia towards mental health issue ni. Maksudnya dia dah curious. Bila dah curious tu, dia bagi apa tu early awareness lah dekat dia. What is mental health issue? So dia dah biasa. Dia dah biasa kat zaman remaja dia, zaman sekolah menengah lah. Dia dah biasa nak adapt dengan benda ni. So tu first advice untuk orang yang nak ke sekolah menengah lah. Nak ke remaja itu. And daripada sekolah menengah tu sendiri, bila kita nak cenderung ke pengajian yang lebih tinggi, bagi saya, waktu fasa ini, you dah tahu dah apa yang buatkan you stress and how you overcome it. Itu second advice saya untuk orang yang nak sambung lagi belajar. Sebab diorang kena tahu, when kita nak sambung belajar, stres, maksudnya kita sendiri tu akan ke stres. Kita sendiri akan develop stres itu natural. Kerana stres tu dah tunggu. Stres tu dah tunggu. Stres dah tunggu okey. Kita nak pergi je. So, nampak tak? So, when you nak ke another stress level yang lagi tinggi, so, you sendiri dah kena tahu cara tu overcome your stress level sekarang. So, itulah bagi saya sedikit nasihat untuk dua golongan yang akan masuk different fasa ini nanti. So, tu je lah Ustazah, serba sedikit daripada saya nasihat kepada kawan-kawan saya. Terima kasih. Sebenarnya bukan sekadar daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah, remaja, nak dewasa. Kami yang veteran ni nak masuk alam veteran pun kena bersedia. Sebab ada je kes golongan veteran yang bunuh diri kerana lost, tak tahu buat apa. Okey, betul Sado Kogi. Baik. Soalan terakhir saya bukanlah soalan ya. Boleh Cik Kogi beri perkongsian nasihat kepada remaja kat luar tu tentang bagaimana mereka nak mengatasi masalah sentimental supaya mereka tidak cenderung untuk mencederakan diri. Sekarang ni macam kes bunuh diri, kelar dan sebagainya banyak ya. Jadi silakan Cik Kogi. Okey, tadi kita dah cakap sikit pasal coping skills kan. Ustazah kata shopping. Shopping. Lukman kata pergi taman. Sebenarnya the healthy coping skills ni tidak memerlukan wang. So remaja-remaja kena tahulah ya. First one is spirituality. Okay. Sebab dia ada scientific explanation. Bila kita macam bersolat, mau pray kan, apa sajalah, whatever your faith is, bila kita practice spirituality, apa yang berlaku ialah pada waktu tu, katalah kita solat 5 kali kan, dalam sehari, that 5 times your mind is focused on only one thing. Tak ada gangguan lain. And itu yang kita punya minda perlukan. Sebab dia ambil break from all the chaos. Semua yang serabut tu, dia clear sekejap. Okay, so we really need that. Kalau, if we have a religion yang kita boleh follow, dia ada steps, okay, buat benda ni supaya kita boleh fokus, okay, very good. So that's why sometimes spirituality is very, very important. Okay, ada juga yang buat meditation kan. Buat meditation ni pun sama dia punya effect. Sebab kita clear the mind, kita fokus dalam satu benda sahaja. Kalau kita buat ni secara dengan disiplin. Okay, setiap hari, this time, I will go and solat. Okay, so kita akan jadikan dia satu habit, memang dia akan membantu kita menjaga kesihatan mental kita. Okay, scientifically it's proven that it will help. Okay, sebab dia clear the mind. Lepas tu yang macam Luqman cakap, nature. Right, so spending time dekat luar, nature, ambil fresh air, tengok pokok-pokok, tengok hijau, pergilah jalan-jalan, kalau boleh pergi pantai ke, kalau boleh pergi tempat yang tinggi sikit ke, highlands, atau pergi sungai, right? Just relax. Okay, duduk sana and experience apa yang berlaku kepada saya sekarang. Okay, saya dekat taman, saya tengah dekat pokok, ada burung, ada fresh air, matahari. Be mindful and be present, right? So kalau kita boleh buat aktiviti-aktiviti macam ni dalam kita punya kehidupan, memang dia akan membantu kita mengurangkan stres. Masalah kita sekarang ni, kita buat terlalu banyak benda dalam one go. Multitasking kita panggil, nak improve efficiency.
Tapi dalam pendapat saya sebagai seorang kaunselor, multitasking ni sangat-sangat teruk. Okay, it's very bad for your mental health. Kalau kita belajar, cuba kita belajar aja. Some people play music untuk improve focus. Kalau tanya saya, even that is actually a distraction. Okay, ada orang macam dewasa ni, dia suka masak sambil tengok TV. Dia letak phone dia kat sana, tengok KTV, right? Korean drama. Benda-benda macam ni memang tidak bagus untuk kita punya kesihatan mental. Cuba buat one thing at one time. Kita panggil mindfulness. Okay. So actually coping skills are things yang tak mahal sangat. Lepas tu music, art, melukis, and journaling. Okay, buat journal. Setiap hari kalau kita spend 5 minit sebelum kita tidur, okay, fikir apa yang saya buat hari ini. Okay, ada tak benda-benda yang bagus? Ada tak benda yang saya boleh increase? Oh, nak tulis apa emosi saya hari ini. 5 minit je cukup. Right? Itu cuba tulis. Yang itu pun akan membantu. Okay? So itu coping skill yang semua orang boleh buat. Tak kisah remaja atau orang dewasa, budak-budak. Kita bagi cara yang tidak memerlukan duit. Okay? Selain daripada itu, untuk cakap pasal self-harm, ya, mencederakan diri sendiri ni memang sangat serius. Okay? Kita kadang-kadang tak tahu siapa yang boleh self-harm, siapa yang tak boleh self-harm. Sebab dia dah macam depression teruk. So, kalau kita observe, ada orang yang tiba-tiba sangat senyap, ada orang yang tiba-tiba kelakuan dia lain sikit, tiba-tiba dia dah tak datang untuk kelas dia, atau tak pergi kerja beberapa hari, tanpa sebab-sebab yang munasabah. So, kita cubalah. Are you okay? Do you need help? Cuba approach benda-benda macam tu. Dan kalau macam diri sendiri rasa macam memang rasa tak betul. Rasa macam saya rasa memang tak ada benda yang positif langsung dalam hidup saya. Kalau dah rasa macam tu, cuba berbincang dengan orang yang kamu rasa selesa. Tak kira family members or friend, someone yang akan duduk sana macam yang Luqman cakap and dengar. Okay? Okay. Kalau kita orang yang mendengar problem tu dah rasa macam, oh ini serius sikit. Dia dah cakap pasal, saya rasa tiba-tiba macam nak ambil pisau potong tangan. Kadang-kadang saya stres, saya ambil pensel, saya cucuk tangan. Kalau dah dengar benda-benda macam tu, memang kena beritahu cikgu ke, kalau dekat campus beritahu lecturer, or if there's a counselor, go speak to the counselor. Saya dah bincang dengan kawan saya ni, dia ada masalah-masalah macam ni. Dan beritahu kawan tu, okay, beritahu kawan tu, masalah ni serius. Kamu perlukan bantuan. Right? So that is what I would say. So before it gets serious, these are the simple coping skills lah yang saya cakap tadi. Kita boleh buat dalam setiap hari supaya dia tak jadi serius. I hope that helps. Yeah. Okey, terima kasih Cik Kogi. Kita melepasi waktu yang dibenarkan. Tapi saya rasa satu perkongsian yang menarik, baik dari Luqman sendiri, baik dari Cik Kogi sendiri. Apa yang saya dapat rumuskan, ilmu pengetahuan yang kita dapat pada hari ini meletakkan kita di satu landasan yang tidak membawa kita ke sesuatu yang merosakkan hidup kita. Kerana kesihatan mental boleh merupakan saya boleh mengatakan bahawa kesihatan mental kalau kita tak jaga, kita boleh merosakkan kehidupan kita. Dan apa yang dapat saya rumuskan daripada perkongsian daripada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, hubungan dengan Tuhan itu merupakan satu prioriti. Selain daripada kehidupan yang sihat dan positif, dan jika kita berhadapan dengan masalah sekalipun, kita perlu bijak memilih jalan keluar untuk keluar daripada masalah yang kita hadapi. Baiklah, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Luqman
kerana berkongsi pengalaman dari perspektif remaja. Kita dah tak remaja, Cik Kogi. Kita zaman remaja kita tak kronik macam remaja hari ni ya. Betul kan? Sebab tak ada social media. Sebab social media zaman kita tak ada kan. Nak kena tulis surat, tunggu seminggu baru sampai. Dan perkongsian dan penjelasan yang pada saya sangat jelas daripada Cik Kogi. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Saudara Luqman. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Kogi atas perkongsian diskusi kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Iqra' Malaysia yang merupakan yang menaja program kita pada hari ini, dan dengan kerjasama gabungan Aksin Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam program kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kepada Saudara Luqman, saya ucapkan teruskan perjuangan hingga berjaya mencapai kejayaan, dan mengharumkan keluarga, masyarakat, dan ya, saya bangga anak murid saya kan. Dan kepada Cik Kogi, terima kasih, teruskan kerjaya, terus menyumbang, dan last but not least, selamat bercuti. Cik Kogi nak berholiday ke Nepal. Dan dengan itu saya mengakhiri forum kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih.